Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita sambung PDPR kita kepada subtopik kadar pertukaran asing, ya. Okey, so kita tengok apa maksud pertukaran asing. Okey, pertukaran asing merujuk kepada mata wang negara lain dimiliki oleh sesebuah negara. Okey, maksud dia negara tu dia ada mata wang lain. Kena ingat definisi tu. Kadang-kadang definisi soal objektif dibagi macam-macam. Okey, uh, wang negara lain bertukar, macam-macam dia tukar ayat kan. Tapi awak kena ingat yang ni ya. Mata wang lain dimiliki oleh negara tu. Ingat yang tu. Biasa sangat masuk soalan objektif. Okey, sebenarnya kepentingan pertukaran asing. Okay, apa pentingnya pertukaran asing ni? Pertukaran asing tu maksud tukar duit lah, ya. Okey, membiayai import. Membiayai tu maksud dia membayar barang yang kita beli, barang import. Okey, kita bayar bukan guna duit kita, kena bayar ikut duit dia. Sebab itulah maksud dia tukaran wang asing tu kena tukar dulu baru boleh bayar, nak bayar barang import. Kedua, membayar balik pinjaman luar negara. Okey, kalau pinjam luar negara, contohnya kerajaan kita pinjam dekat contohnya mana-mana lah US ke apa kan. Okey, jadi kena bayar dalam bentuk wang dia lah. Tak boleh dalam bentuk wang kita. Okey. Sebenarnya membuat pelaburan di luar negara. Tak kisahlah dia buat perniagaan dekat negara sana ke. Jadi sistem wang digunakan mesti wang sana. Bukan wang kita. Sebenarnya untuk mempertahankan nilai mata wang negara. Okey. Ini kalau macam ini fungsi bank pusat sebenarnya. Okey, kalau macam kita punya mata wang kita jatuh. Okey, jadi dia lah yang akan beli mata wang guna negara lain untuk beli mata wang kita. Tu memang sistem dia sebab untuk stabilkan mata wang negara. Okey. Okey, ni kepentingan secara terperinci lah. Okey, jadi cikgu dah urai dah, terang dah tadi. Sesama je lah. Sebenarnya macam mana nak kira kadar pertukaran asing? Contoh nanti satu hari nanti mana tahu awak pergi melancong ke negara lain ke. Jadi yang tu awak akan tahulah macam mana duit yang Malaysia kita ada, okay, dengan jumlah harga barang negara lain, berapa yang kita kena bayar. Okay, yang ni awak akan belajar untuk tukar. Okay, contoh macam dibagi kat sini. Ringgit Malaysia dengan dolar Amerika. Okay. Nak dapatkan US dollar satu dia kita kena bayar lebih kurang RM4.42 43 sen lah, lebih kurang. Bayangkan, menunjukkan mata wang dia besar ya. Sebab hanya satu USD kita terpaksa bayar dengan RM4.43 sen lebih kurang ya, ataupun 425. Mata wang kita lah yang rendah ya. Sebab kita kena bayar banyak. Ingat ya, semakin banyak kita bayar dekat negara lain, bermaksud semakin rendah mata wang kita. Dia akan dapat banyak RM4. Kalau dia contohnya beli dekat Malaysia, dia barulah 1 USD. Dan bersama dengan RM4.42. Kalau dia beli barang harga, contohnya harga RM1,000, dia dengan USD baru berapa kan? Berapa ratus USD. Jadi memang dia, mata wang dia yang tinggi, kita rendah. Bukan bermaksud kita kena bayar banyak, mata wang kita tinggi ya. Kena faham betul-betul konsep mata wang ni rendah ataupun tinggi. Kalau awak tak faham yang tu basic, memang awak tak boleh nak jawab soalan pengiraan dan soalan kalau ditanya tafsiran. Untuk soalan ni. Soalan ni boleh kata setiap tahun memang keluar untuk kertas 2. Okey. Jadi daripada 2018 sampai 2020 memang keluar soalan mata wang asing. Okey, jadi kena expert betul-betul soalan tajuk pertukaran mata wang ni. Okey, seterusnya. Okey, tengok apa maksud harga jualan mata wang, harga belian mata wang. Okey, tengok definisi dekat sini. Harga jualan mata wang bermaksud harga bank atau money trader menjual mata wang asing untuk mendapatkan mata wang tempatan sesebuah negara. Kalau yang ni pula harga belian mata wang. Harga belian mata wang merujuk pada harga bank atau money trader membeli mata wang asing dengan menukarkan mata wang tempatan sesebuah negara. Membeli mata wang asing dengan menukarkan mata wang tempatan sebuah negara.
Contoh macam ni lah. Mereka, ni harga belian, harga jualan. Okey. Contoh ni, okey. Ni dia punya lebih jelas. Kita nak guna harga belian ke ataupun harga jualan. Okay, kata ni harga jualan kan. Okay, anda kan seorang pengimport di Malaysia telah mengimport barang elektronik. Okay, katakan Malaysia. Anda kan seorang pengimport di Malaysia. Dengan kata lain, orang Malaysia yang beli dari luar negara. Dia beli dari Amerika Syarikat, dia cakap kat sini. Berapa jumlah mata wang dolar Amerika yang diperlukan oleh pengimport tersebut untuk membuat bayaran kepada pengeksport di Amerika Syarikat? Okay, berapa jumlah nilai mata wang dolar Amerika yang diperlukan oleh berapa awak kena bayar. Contohlah, okay, cikgu nak beli barang elektronik kat Amerika. Berapa cikgu kena bayar? Harga dia kalau harga Malaysia 796,500. Okay. So, cara penyelesaian, bank atau money trader akan menjual dolar Amerika kepada pengimport dan menerima bayaran dalam ringgit Malaysia. Oleh itu, harga jualan akan digunakan. Kita nak ingat macam ni. Kalau Malaysia nak beli dari luar negara, kita ambil harga jualan. So, dia ambil lah harga yang okay. Tapi, kalau orang luar negara nak beli dari Malaysia, dia kira harga belian. Dia terbalik je. Okay, awak ingatlah macam mana cara sekalipun. Okay, seterusnya hubungan antara mata wang tempatan dengan mata wang asing. Okay, awak boleh tengok gambar rajah kat dalam ni. Okay, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang asing. Ni awak tengoklah Okay, seterusnya analisis penentuan dan perubahan kadar pertukaran asing. Ni antara RM-USD. Okay. Okay, itu awak baca. Okay, kesan perubahan kadar pertukaran asing terhadap ekspor dan import. Okay, untuk tajuk ni, macam cikgu cakap awal-awal tadi, yang penting awak tahu mata wang mana jatuh, mata wang mana yang meningkat. Yang tu yang paling utama dulu. Sebelum belajar macam nak kira Untuk tajuk ni awak kena tahu nak kira, lepas tu macam mana nak buat tafsiran. Yang tu yang biasa masuk. Okay, kesan terhadap ekspor dan import. Contoh macam ni. Okay, mula-mula katakan pertukaran RM. Okay, S tu S tu katakan Singapura. Okay, dolar Singapura 1 sama dengan RM2.90. Okay, lepas tu dia berubah pula. Dolar Singapura 1 sama dengan RM2.50. Ini kena faham. Ini meningkat ke menurun? Okay. Sebelum ni kita nak dapatkan 1 Singapura ni, kita kena bayar RM2.9. Okay, lepas tu dia dah berubah. Nak dapatkan 1, kita kena bayar RM2.50. Okay. Bermaksud, lagi rendah kita bayar dekat dekat dolar Singapura. Sebelum ni nak dapat 1 kena bayar RM2.9. Sekarang kena bayar 1, kena bayar RM2.50. Bermaksud, makin rendah kita bayar, dengan kata lain, mata wang kita meningkat, mata wang dia jatuh. Walaupun masih banyak kita kena bayar, masih RM2 lebih nak dapatkan 1. Tapi kalau dia berubah makin sikit, Malaysia kena bayar, bermaksud mata wang kita yang meningkat, dia yang jatuh. Sebab tu dia tulis kenaikan kat sini. Okay. Tapi kalau yang situasi yang ni,
Sebelum ni RM2.9 kena bayar untuk $1 Singapura. Lepas tu tengok kena bayar lagi banyak, RM3.5. Bermaksud mata wang kita yang jatuh sebab kita kena bayar lagi banyak. Semakin banyak kita kena bayar, sebenarnya kita makin rugi. Okey, sebab itulah kita panggil jatuh. Ni kesan dia. Ini yang biasa masuk dalam soalan. Okey, kalau mata wang kita yang ni meningkat kan, nilai RM naik. Sebab itulah, sebab mata wang kita meningkat, jumlah ekspor menurun. Kenapa ekspor menurun? Bila mata wang kita meningkat, dengan kata lain, mata wang kita akan jadi lebih mahal, ekspor kita menurun sebab orang luar negara rasa barang kita mahal. Sebab mata wang kita meningkat, jadi ekspor kita akan menurun. Tapi import kita bertambah sebab kita rasa barang luar negara murah pula. Okey. Harga ekspor barang nampak lebih mahal, harga import barang nampak lebih murah, macam cikgu cakap tadi. Imbangan dengan negatif. Kenapa negatif? Sebab import kita akan jadi lebih banyak daripada ekspor. Bila terlalu banyak membeli, ekspor kita kurang, memang akan jadi negatif. Okey. Yang ni terbalik je lah daripada sebelah tu. Jadi memang senang lah yang ni. Okey. So, ini kesan perubahan import dan ekspor terhadap kadar pertukaran RM. Okey, kenaikan barang nampak ekspor, penurunan barang nampak import. Okey, kalau kenaikan barang nampak ekspor. Okey, kalau barang ekspor meningkat, minta RM meningkat, minta melebihi penawaran, kadar pertukaran RM meningkat. Okey, kalau barang import menurun pula, penawaran RM menurun. Okey, sebab apa? Bila barang import harga turun, penawaran RM menurun. Okey, awak letakkan ni penawaran dan permintaan. Penawaran tu sebagai import. Okey, permintaan ni sebagai ekspor. Ingat ya, kalau permintaan ni untuk tajuk turun asing, permintaan, awak ingat ya, permintaan ialah ekspor, penawaran ialah import. Okey, katakan semula kenaikan barang nampak ekspor. Okey, kalau barang ekspor naik, permintaan RM meningkat, ekspor meningkat. Okey, sebab harga mahal, mungkin dia jual, dia akan dapat untung banyak. Okey. So, itu sahajalah awak boleh tengok ni, sama je. Yang penting cara nak kira, okey, cara nak buat tafsiran. Ni lah maksud cikgu tafsiran ni. Okey, seterusnya untuk pengiraan, awak boleh tengok contoh dalam buku teks ni. Okey. Ada dalam ni. Nanti awak tengok muka surat 210. Yang ni dia ajar macam mana nak kena darab ke, nak kena bahagi ke. Ada dalam ni. Okey, kalau tak faham nanti awak boleh tanya. Gitu je. Okey, so habislah kita bab 5 ya. Okey, nanti untuk next kelas nanti cikgu akan beritahu lah apa yang perlu kita buat. Yang penting awak kena faham betul-betul tajuk pertukaran asing. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. So, 3 tempat habis, 3 5 pun habis. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.